TV KPM. Didik TV KPM. Halo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Carey selaku hos anda. Okey, sebelum kita nak teruskan seperti biasa, Wani nak pesan ni kepada anda semua untuk sentiasalah patuh kepada SOP yang ditetapkan. Kerana apa? Mengikut kes sekarang ini, kita masih lagi belum menang ya dalam memutuskan rantaian ini. Jadi sama-samalah jadi rakyat yang bertanggungjawab, sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Alright, untuk subjek hari ini, satu subjek yang bagi Wani sendiri agak mencabar juga, iaitu subjek matematik tambahan. Tapi kalau nak tahu topik apa yang dipilih oleh guru kita nak tengok dululah siapa guru kita pada hari ini. Jadi jom kita saksikan profil guru kita. Berpengalaman selama 14 tahun dalam mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Eza. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar Cikgu? Khabar baik, Alhamdulillah. Wani sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ini pertama kali kita bersua. Ya, pertama kali. Dah pertama kali Wani bersama dengan Cikgu Eza untuk subjek matematik tambahan. Alright Cikgu, jadi ramai yang ada, apa orang kata, spekulasi kalau dengar matematik tambahan ni, maths je satu subjek yang susah. Betul. Jadi untuk memulakan pengenalan kita hari ini, mungkin Cikgu boleh bagi tahu topik apa yang telah Cikgu pilih? Okey, so topik hari ini yang kita akan bincangkan adalah topik indeks dan cert. Sebenarnya topik ni dia 3 serangkai. Indeks, cert dan log. Tapi kawan cikgu dah buat untuk logaritma. So hari ini cikgu akan sambung untuk indeks dan cert. Okey Cikgu, tajuk yang telah dipilih adalah indeks dan cert. Tapi sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini, Wani nak ajak Cikgu untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan di sebelah sini. Cikgu boleh pakai dulu sebagai langkah pencegahan awal. Boleh pakai banyak-banyak, baru Wani pakai. Dan kita ada student yang akan bersama dengan kita. Seperti biasalah, bukan kita berdua, Cikgu tak menariklah kelas kita tanpa student kan. Jadi jom kita nak berkenalan dengan anda. Sila beritahu nama, sekolah dari mana dan cita-cita anda. Kita mulakan dengan Haikal. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Yui Azhar dari SMK Seri Ampang. Cita-cita saya nak jadi accountant. Wow, nak jadi accountant Cikgu. Hebat. Seterusnya kita nak tanya Ryan. Hai, selamat sejahtera semua. Nama saya Ryan Lim dari Sekolah SMK Seri Ampang. Cita-cita saya nak jadi seorang marine biologist. Marine biologist. Wow, dahsyat tu Cikgu. Baik, seterusnya kita ada Ching Ifai. Selamat sejahtera, saya Ching Ifai dari Sekolah SMK Seri Ampang. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang engineer. Wow, engineer. Lain-lain cita-cita mereka semua. Seterusnya kita ada Shavita. Selamat sejahtera semua, saya Shavita Kanaratnam dari SMK Puteri Titiwangsa dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Seorang guru subjek apa tu Shavita? Subjek biologi dan English. Okey, hebat di situ. Dan akhir sekali, ada lagi. Kita ada Elisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alisha Atira Nizam binti Abdul Aziz. Saya bersekolah di SMK Puteri Titiwangsa. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang ahli forensik. Ahli forensik. Wow. Bukan calang-calang Cikgu. Dan akhir sekali kita ada Sahana. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Sahana dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Wow, itu dia dengan penuh berdedikasi. Cara mereka cakap tu Cikgu, menampakkan diri mereka dah bersedia dah nak mencapai cita-cita mereka tu. Sama-sama lah kita doakan untuk mereka. Dan sekarang ini Kak Wani nak tahu jugalah, mungkin ada daripada anda yang nak bagi pandangan mengenai subjek matematik tambahan ni. Ada tak sesiapa nak bagi pandangan tentang subjek ni macam mana? Atau cikgu nak pilih
anak murid cikgu untuk bagi pandangan mereka. Okey, saya pilih Haikal dulu. Haikal, silakan Ya. Haikal. Baik. Jadi saya sangat suka dengan topik hari ini iaitu indeks dan cert sebab dengan topik ini saya dapat memudahkan pendarapan penulisan untuk nombor yang berulang. Selain itu juga saya dapat memahami bagaimana keamatan gempa bumi dapat ditentukan dengan menggunakan fungsi eksponen. Jawapan nampak hebat. Hebat jawapannya tu. Baik Haikal, ada lagi ke cikgu nak pilih? Kita pilih Syavita pula. Okey, Syavita silakan. Saya sangat suka dengan topik hari ini kerana dalam subjek fizik dan biologi terdapat banyak pengiraan yang melibatkan fungsi eksponen. Contohnya menentukan kadar pertumbuhan bakteria dari semasa ke semasa dan mengukur tempoh masa oh my god. Okey, Syavita. Bawa bertenang. Kita tahu Syavita nervous hari ni, cikgu. Tapi tak mengapa, kita nak tanya pelajar lain dulu, cikgu. Mungkin cikgu boleh pilih lagi seorang. Kita pilih Cheng Ifai. Ifai, silakan. Saya suka topik ini kerana topik ini membantu dalam memudahkan penulisan yang melibatkan nilai yang sangat besar ataupun nilai yang sangat kecil. Contohnya, populasi Malaysia kini 33 juta boleh diwakili dalam bentuk nombor yang singkat dengan fungsi eksponen iaitu 33 darab 10 kuasa 6. Okey, itu dia kita dah dengarkan dari dua anak murid cikgu dan kita pasti jawapan mereka itu semestinya mewakilkan pelajar yang lain, ya cikgu? Betul-betul. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, Kak Wani nak bagi anda berehat seketika lah dan bersedia untuk belajar matematik tambahan dengan guru kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini Matematik Tambahan bersama dengan Cikgu Eza Hamni bin Muhammad dari SMK Seri Ampang Kuala Lumpur. Dan kita ada 6 murid dari SMK Seri Ampang Kuala Lumpur juga dan SMK Puteri Titi Wangsa Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita teruskan dengan mempelajari subjek hari ini, Kak Wani nak tanyalah, murid di atas talian semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini. Okey, nampaknya wajah mereka penuh ceria dan semangat mereka tu kita dapat rasakan. Jadi cikgu macam mana dah dapat dah semangat mereka? Okey, cikgu dah bersemangat juga nak terangkan. Jadi kalau cikgu dah bersedia, anak murid sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, kelas, so kita akan terus kepada indeks. Okey. Indeks ni sebelum kita nak pergi ke soalan dia, kita kena kenal dulu dia punya hukum ataupun oleh kerana sekarang ni musim COVID, kita selalu guna perkataan SOP. SOP. Ya. So SOP ni sebenarnya adalah rule of index lah, maksudnya hukum indeks. So kita kena kenal dulu hukum indeks. Yang pertama adalah kalau A kuasa M darab A kuasa N, maka hasilnya dia akan jadi A kuasa M tambah N. Okey, itu kalau darab. Dengan syarat asas dia kena sama. Okey, yang kedua, kalau A kuasa M bahagi dengan A kuasa N ataupun ditulis sebagai A kuasa M per A kuasa N, maka kita boleh simplifykan dia atau kita boleh ringkaskan dia dengan A kuasa M tolak N. Itu yang kedua. Rules yang ketiga ataupun syarat kita yang ketiga, hukum kita yang ketiga adalah kalau A kuasa M kuasa dengan N, maka kuasa dengan kuasa tu dia akan jadi darab. Okey, itu hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, okey, untuk pengetahuan kamu semua ataupun kamu memang dah tahu, A kuasa M over N sebenarnya boleh ditulis begini. Okey, itu hukum yang keempat. Dan hukum yang kelima adalah kalaulah A B kuasa M, kita boleh pecahkan dia kepada A kuasa M B kuasa M. Okey, so 5 hukum ini kita wajib tahu. Sebab apa? Dengan 5 hukum ini, dengan 5 SOP ini, maka kita akan jawab soalan-soalan yang akan keluar mungkin dalam peperiksaan. Tak kiralah peperiksaan peringkat sekolah ke, peringkat SPM ke. Okey. So kita tengok contoh-contoh soalan ini. Okey. Dan kamu semua dah belajar. Diorang semua dah belajar masa matematik pun diorang belajar topik ni. Yeah. Okey, semua ini semua kira detailkan lagi. Okey, katalah contoh soalan yang pertama.
Katalah cikgu cakap 3 kuasa X tolak 2 sama dengan 9. So, kalau ikutkan, 9 ni dia adalah 3 kuasa 2. So, oleh kerana kiri dan kanan asas dah sama, maka kita boleh buat pembandingan. Pembandingan bahawa kuasa dia X tolak 2 akan sama dengan 2. Okey, X tolak 2 sama dengan 2. Maka kita selesaikan matematik biasa, matematik mudah, maka X sama dengan 4. Okey, contoh soalan yang kedua. Kalau kamu tengok, cikgu, tak nampak macam asas sama pun, tapi kita kena tengok soalan betul-betul. 16 dan 32. Dia boleh jadi asas berapa kelas? Asas 2. So, kita akan pecahkan dia jadi begini. Okey, mengikut hukum indeks, kalau darab tadi jadi tambah. So, dia boleh jadi begini. 4 tambah 4X dan kuasa dengan kuasa dia jadi darab. Oleh kerana kiri dan kanan kita dah sama, maka kita boleh buat pembandingan bahawa 4 tambah 4X sama dengan 5 tolak 10X. So, kita akan selesaikan macam biasa. So, X sama dengan 1/14. Okey, ini adalah basic. Okey, macam mana kaedah untuk kamu menjawab soalan mencari nilai X. So, untuk contoh soalan ketiga, cikgu nak minta pelajar menjawab soalan ini. Okey, cikgu nak pilih Haikal. Kamu fikir soalan nombor 3 tu macam mana kita nak selesaikan? Soalan cikgu yang pertama, okey, 4 dan 16 boleh tak jadi asas 2? Boleh. Boleh. Okey, boleh. 4 dia datang 2 kuasa berapa? 2 kuasa 4, 2 kuasa berapa kan? 4 2 kuasa berapa, Aikal? Okey, Haikal terlupa nak ambil mic. 2 kuasa berapa kan? 2 kuasa 2. Okey, so 4, 2 kuasa 2, 16 tu pula kita jadi 2 kuasa berapa, Aikal? 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. So, dia jadi beginilah. Okey, so hukum indeks kata kalau darab, dia jadi tambah. Okey, maka dia akan jadi begini. 2 tambah M tambah 1 sama dengan 4, 2 kuasa 4M. Maka kita buat perbandingan bahawa M tambah 3 sama dengan 4M. Maka kalau kita selesaikan, dia jadi M sama dengan 1. Okey, cikgu pergi laju sikit sebab kita banyak lagi soalan untuk dibincangkan. Okey, kita tengok jenis asas yang tak sama. Okey, kiri dan kanan tak sama. Apa akan jadi? Okey, contohnya A kuasa X sama dengan B kuasa M. Okey, A dengan B tak sama. Maka kat sini kita akan gunakan super log. Maksudnya log kiri dan kanan. Okey, kita tengok soalan dia macam mana. Contoh, 4 kuasa 2X tolak 1 sama dengan 7 kuasa X. 4 dan 7 tak sama asas. Maksudnya 4 tak boleh jadi 7, 7 tak boleh jadi 4. Okey, maka kat sini datangnya lah log. Okey, so log kiri kanan. So, hukum log kata kuasa akan pindah ke depan. Okey, so kita akan tekan je kalkulator untuk log 4 dan log 7. Maka ini jawapan kamu. So, kita akan kembangkan. Dia akan jadi begini. Okey, ni cikgu tunjuk je. Step dulu, nanti baru kita pergi buat soalan. Okey, kita selesaikan. Maka penyelesaian dia akan jadi X sama dengan 0.6021 bahagi 0.3591. Maka jawapan dia adalah X sama dengan 1.677. Pelajar jangan takut. Yang pentingnya dekat sini adalah apabila asas tak sama, log datang. Okey, kita tengok contoh soalan yang kelima. Okey. Tengok ni. 30 kuasa E adalah eksponen kuasa 2X tambah 3 sama dengan 145. Okey. Siapa yang pindah? Okey, Syavita. Siapa yang akan digerakkan, Syavita? Okey, 30 pindah jadi apa, Syavita? Pindah jadi bahagi. Bahagi. Okey, dia jadi macam ni. Maka kita boleh pemudahkan lagi tak, Syavita? 145/30 ni. Boleh. Dia jadi berapa, Syavita? 29/6. Okey, 29/6 dia jadi begini. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya Eli pula. Okey, Eli. Apa step seterusnya? Apa langkah seterusnya, Eli?
itu dia jadi IM. Akan jadi apa, Elise? Sekali lagi. Itu akan jadi IM. So Ia dia akan jadi LN. Ya, betul. Ataupun dipanggil LON. Okey, LON ni adalah jenis log. Log asas E. Okey, so kita selesaikan macam biasa. Kita tekan je kalkulator. Tekan kalkulator. So ini step yang kamu dah tahu. Kamu pindahkan 3. So dia jadi 2x sama dengan negatif 1.4245. Maka x sama dengan negatif 1.42 bahagi 2. Maka inilah jawapan final kamu. Okey, ini adalah step ataupun langkah yang perlu kamu lakukan apabila asas dia tak sama. Okey, kita terus pergi ke soalan. Okey, cikgu nak pilih Shana pula. Okey, Shana, cuba kamu selesaikan persamaan ni. Kamu tengok 27 dengan 9. Asas dia boleh jadi asas yang sama tak dengan 3? Boleh cikgu. Okey, cuba kamu selesaikan dan nanti kamu tunjukkan jawapan kamu pada skrin. Boleh? Cikgu bagi masa dalam 2-3 minit, lama sangat. Kita 30 saat je. Saya pasti mereka semua ni cemerlang, betul. cikgu. Dalam berapa saat dah siap dah. Okey, yang rakan-rakan murid di rumah pun boleh cuba juga. 27, 9 ni boleh tak jadi asas yang sama? Okey. Okey, Shana dah siap? Okey, sementara menunggu. Okey, Shana dah siap ya? Sila tunjuk di kamera. Berapa jawapannya? Okey, X sama dengan 1/2. Cikgu nampak sini. Okey, Sahana tunjuk depan kamera. Alright. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, kita terus pergi ke jawapan. Ya, betul. 1/2. Ya, X sama dengan 1/2. Sama dengan apa yang cikgu dapat. Okey, Tana Shana. Bagus, Okey, Shana. kita pergi ke soalan nombor 7. Okey, kita try Ryan pula. Okey, kita cuba Ryan. Okey, Ryan, cuba kamu tengok soalan ni. Nampak macam susah. 5, 25, 125. Boleh tak jadi asas yang sama, Ryan? Boleh, asas 5. Asas 5. Okey, good. Okey, cuba kamu selesaikan, Ryan. Okey, pun sama juga dalam masa 20 saat. Okey. Ini semua pelajar-pelajar pintar. Ya. Okay. Tadi pun Sahana dah siap laju tu, cikgu. Sebab ini dia dalam AdMed ini mudah. Dia kira mudah lah. Jadi sebenarnya pentingnya kegunaan kalkulator itu ya, cikgu? Ya, betul. Sebab itulah dalam AdMed kalkulator tu penting. Kalau tak bawa kalkulator tu, kalau waktu exam, pinjamlah daripada cikgu sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan. Ya, betul. Okey, Ryan dah siap, Ryan? Dah. Okey, cuba tunjuk, Ryan. Okey, kita tengok jawapan final Ryan. Okey, H2. Ryan ke belakang sikit kertas tu. Okey, tu dia jawapannya. Okey. H bersamaan dengan 2, K bersamaan dengan 4. Okey, kita tengok. Sama tak ni? Saya nampak langkah Ryan tadi sama, cikgu. Betul. S2, K4. Okey. So, macam ni cikgu terangkan sikit. Okey, 5, 25, 125 ni dia asas yang sama. Macam Ryan cakap tadi, dia asas sama. So, 25 ni adalah 5 kuasa 2. So, 5 kuasa 2N. Okey, 125 adalah 5 kuasa 3. So, kalau kita pemudahkan, dia akan jadi 5 kuasa 3N tolak 3. So, hukum indeks kata, kalau bahagi, kuasa jadi tolak. Maka, kita tolakkan persamaan yang atas dengan persamaan yang bawah. Maka, kita akan dapat yang last 5 kuasa 2N tambah 4 sama dengan 5 kuasa HN tambah K. Maka, kita comparekan. Apakah nilai H? Nilai H adalah nilai di depan N. Nilai di depan N adalah 2. Okey, nilai belakang sekali K tu berapa? 4. Terus sebab itulah Ryan dapat H2K4. Okey, kita terus pergi soalan ke-8. Okey, soalan ke-8 cikgu minta Ifai. Okey, Ifai, cuba kamu tengok. Soalan ni nampak macam susah sikit. Okay, tapi cikgu bagi clue Cikgu bagi clue, kita keluarkan persamaan dia. 2 kuasa A sama dengan 7 kuasa B. Persamaan yang kedua adalah 2 kuasa A sama dengan 28C. Okay, ada 2 persamaan yang kita keluarkan. Bila ada 2 persamaan, ini nama dia persamaan apa, Ifai? Persamaan serentak. Yes, bagus. Persamaan serentak. So, macam mana kita nak selesaikan persamaan serentak? Okay, Ifai, cuba kamu selesaikan, Ifai. Okay, kalau dah selesai, kamu dah cuba selesaikan, cuba kamu tunjukkan. Soalan ni kira aras mudah ke sederhana ke susah, cikgu? Dia agak-agak aras tinggi sikit. Aras tinggi. Sebab bila dalam KSSM ni, kita tak tahu soalan kita dijangkakan macam mana. Okay, kita kena prepare je. Yang ada nombor, ada huruf kan. Yeah. Nama matematik tambahan, tapi ada huruf. Itulahnya. Yeah.
Okey, jadi agak-agak kena buat apa di situ ya? So pilih persamaan serentak. Persamaan serentak. Ifai cakap tadi persamaan serentak. Serentak. Ifai dah siap ke Ifai? Dah. Okey, sila tunjukkan jawapan Ifai. Okey. Ifai, atas sikit Ifai. Okey. Okey, A sama dengan berapa tu ni? A bersamaan dengan 2BC bahagi B tolak C. Betul ke saya sebut tu, cikgu? Okey, kita tengok dulu So, A sama dengan 2BC per B tolak C. So, betul lah tu. So, kita tengok langkah-langkah dia. Cikgu patah balik. Kita tengok langkah dia. Okey, macam Ifai tadi dapat. Dia dapat di sini. Okey. Daripada persamaan yang pertama, A dia pindah. Dia jadi 7B per A. Okey. So, kita masukkan dalam persamaan yang kedua. Okey, persamaan kedua dia jadi 7B per AA sama dengan 28 kuasa C. Okey, kita permudahkan lagi. 28 ni datangnya dari 7 darab 4. Okey, so hukum indeks kata 7 darab 4 ni kalau ada C kat luar tu dia darab masuk dalam. Dia jadi 7 kuasa C darab 4 kuasa C. Okey, so kita akan permudahkan lagi. Dia akan jadi begini. 4 ni adalah 2 kuasa 2. Okey. So, dia akan jadi kat sini. Kita akan samakan asas. Okey, kita akan samakan asas. Dia jadi begini. Okey. So, 7 kuasa B per A darab A sama dengan 7 kuasa C tambah B per A 2C. Maksudnya, kiri dan kanan dia adalah asas sama. Okey, so kita ambil je yang atas ni. Okey, maka dia jadi begini. Okey, B per AA sama dengan C tambah 2BC per A. So, dia akan jadi, kamu pemudahkan, dia akan jadi B. So, B tolak C, A pindah, dia jadi begini dan A sama dengan 2BC per B tolak C. Okey. Wow, itu dia cikgu. Agak-agak berapa markah diperuntukkan untuk soalan macam ini? Untuk soalan macam ni, dia selalu 5 markah. 5 atau 6 markah. Yang pentingnya hukum indeks tadi kamu kena patuhi. Macam darab, kuasa jadi tambah. Kalau bahagi, kuasa jadi tolak. Okey, kita pergi ke contoh ini. Cikgu tunjukkan Katalah 4 kuasa X tambah 2, kita nak tunjukkan dia boleh bahagi tepat dengan 7. Okey. Kita akan buat begini kelas. Okey. 4 kuasa X tambah tadi darab. Dapat 4 kuasa 2. 4 kuasa X tambah 1, dia jadi 4 kuasa X darab 4 kuasa 1 tambah 4 kuasa X. Okey kelas. Okey. Cikgu nak tanya siapa tadi? Siapa cikgu? Siapa yang tak dipanggil lagi? Rasanya semua dah panggil. Kita nak tanya Haikal pula lah. Haikal. Bila kamu nampak macam ni, okey, apa yang boleh kita buat, Haikal? Proses apa yang kita akan lakukan? Pemfaktoran. Pemfaktoran. Okey. Apa yang sama, Haikal, kat 3 ungkapan ni? 4X. 4 kuasa X. Bukan 4X. 4 kuasa X. X. So, kita keluarkan 4 kuasa X. Okey, dia akan jadi begini. Okey, 4 kuasa X kat luar. Yang tinggal dalam adalah 16 tambah 4 tambah 1. Mana dapat 16 tu ni? Datangnya dari 4 kuasa 2, 16. 4 kuasa 1 adalah 4. Dan 4X ni kalau kita faktorkan, dia akan dapat 1. So, 16 tambah 4 tambah 1 ni berapa, Haikal? 21. 21. So, adakah 21 ni boleh dibahagi tepat dengan 7? Boleh. Boleh. Jom kita semak. Okey. So, 24 kuasa X darab 21 boleh dibahagi tepat dengan 7. Maka itulah jawapan dia. Sebab soalan dia bukan suruh apa. Dia suruh tunjukkan. Ya. So, macam inilah soalan yang akan keluar. Okey, kita try lagi satu soalan. Kita cuba lagi satu soalan. Okey, yang mirip. Okey. Kita pilih Sahana. Okey, Sahana, kamu dah dengar cikgu cakap dia boleh difaktorkan dan dia kena pecahkan. Okey, cuba kamu buat dulu Sahana. Okey. Sahana ya? Sahana. Okey, ini cikgu ada persamaan ke dengan soalan sebentar tadi? Ya, dia ada persamaan dengan soalan yang sebelum ni. Kita nak tunjukkan macam mana dia nak bahagi tepat dengan 25. Okey. Okey, dah Sahana? Okey. Sebenarnya jenis-jenis soalan dan jawapan itu kan cikgu kalau nak tanda, pernah tak cikgu nampak ada student ni cara mereka jawab lain tapi jawapannya sama? Ada. Okey, sebab dia mesti berdasarkan hukum indeks yang dia guna. Yang 5 hukum tadi, dia mematuhi ke 5-5 ni,
salah satu janji guna hukum indeks untuk dapat jawapan, dia akan betul. Maksudnya kalau jawapannya betul tapi jalan kerjanya salah, boleh kurang markah lah cikgu. Okey, untuk KSM dia akan ambil daripada atas sampai ke bawah. Maksudnya jalan kerja kena betul. Ya. Dengar dia bukan dia kira jawapan betul tapi mana jawapan betul tu kadang-kadang kebetulan. Betul So sekarang ni untuk KSM dia akan ambil daripada atas sampai ke bawah. Okey, jom kita nak tengok Sahana jawapan betul tak dari atas sampai bawah. Sila tunjukkan jawapan anda. Alright, belakang sikit Sahana. Okey, jom kita check cikgu. Berapa belas kali tu? Kita tengok. Sahana pula. Sahana ke belakang sikit Sahana. Saya nampak dalam kurungan 13. Ya. 3 kuasa X. 3 kuasa X Ya, betul. Okey. 3 kuasa X. Okey. Sahana dapat 13, 3 kuasa X. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, first kita pecahkan. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Eza Hamni bin Muhammad dari SMK Seri Ampang Kuala Lumpur untuk subjek matematik tambahan hari ini. Jadi Wani nak tanya ni, atas talian semua murid-murid masih bersemangat okey ke tak tu? Banyaklah soalan kita buat dengan cikgu. Yeah. Jadi anda semua okey? Boleh buat lagi soalan lepas ni? Kalau okey tunjuk thumbs up macam ni. Okey, jom kita sambung dengan sesi pembelajaran kita. Dipersilakan cikgu. Okey. So kita sambung hari ini, kita sambung pula dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan ini dia selalu keluar dalam peperiksaan. Kalau peperiksaan SPM sebelum ni, inilah soalan yang selalu dia keluar. Okey, so kita akan cuba dia berkaitan dengan apa yang kita dah buat soalan tadi. Maksudnya yang kalau tambah ni kita akan tukar dia jadi apa kelas? Kalau tambah tukar jadi tadi tukar jadi apa? Darab. Okey, tambah tukar jadi darab. Kuasa tambah tukar jadi darab. So, kita akan minta Sahana, cuba kamu selesaikan Sahana. Okey, cikgu tulis dulu ni. Okey, so tadi kawan kamu cakap kita pecahkan. Okey, nak pecahkan macam mana? Okey, kita tengok. Okey, cikgu bagi step sampai sini je. Okey, Sahana teruskan Sahana. Kita nak nilai X. Okey, Sahana dah siap Sahana? Sahana boleh tunjuk jawapan di kamera kalau sudah siap. Okey, cikgu ni kira soalan senang ke cikgu? Susah? Kira sederhana. Sederhana. Okey, tapi bagi Wani dia semua soalan tu susah cikgu. Tapi bagi mereka senang kacang ya cikgu. Kita tengok Sahana jawapan X sama dengan negatif 3. Okey, kita pegang jawapan Sahana tadi, kita tengok penyelesaian dia bagaimana. Okey, tadi cikgu dah cakap dia akan pecahkan, so 2 kuasa 4 jadi 16, yang 2 kuasa 3 jadi 8. So kita buat proses pemfakturan 2 kuasa X, so kita akan keluarkan. Okey, maka yang tinggal adalah 16 tolak 8. 16 tolak 8 berapa? 8. So dia jadi 2 kuasa X 8. So pindahkan 8, dia jadi 1/8. 8 dengan 2 ni, adakah asas dia sama? Ya, iaitu 2 kuasa 3. Tapi 2 kuasa 3 kat bawah, kita naikkan atas. Dia jadi 2 kuasa negatif 3. Bila kiri dan kanan asas dia sama, macam Syahana dapat tadi, maka kita buat pembandingan X sama dengan negatif 3. Nampak mudah kan? Inilah soalan yang selalu ditanya dalam mana-mana peperiksaan. Okey, kita cuba lagi satu soalan. Okey, ini kita masuk yang susah sikit. Okey, kita nak minta Eli. Okey, cikgu bagi sampai sini je Eli. Kita tengok. Okey, cikgu pindahkan Y. Okey, dia jadi P kuasa 1/Y sama dengan 5. Okey, dan cikgu bagi Y ni pindah juga. Q kuasa 1/Y sama dengan 3. Okey, ada 2 persamaan. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, bila 2 persamaan tadi adalah persamaan serentak. Okey. Eli? Okey, Eli boleh tunjuk jawapan di kamera. Oh, ni yang ada persamaan cikgu letak nombor 1 dan 2 tu kan? Ya, betul. Okey, jadi Eli silakan tunjuk jawapan. Kita tengok. Okey. Boleh ke belakang sikit Eli? Okey, jawapan akhirnya adalah bawah sekali, PQ kuasa 4. Okey, kita tengok. Okey, kita pegang jawapan Eli tadi, PQ kuasa 4. Maka kita akan, dia soalan suruh ungkapkan ini, 15 ni pecah dia dari 5/3. Betul? So, 5/3 kuasa Y, 27 adalah 3 kuasa 3.
Betul? 3/3. Okey. Dan kita dapat dekat sini, 5 dengan 3 ni boleh digantikan sebagai P kuasa 1 per Y. So, kita masukkan dalam tu. Okey. Okey. Dia akan jadi begini. Okey. So, dah hilang dah 5 dengan 3. Maka, jawapan kita dalam P dengan Q tadi. Sebutan P dan Q. So, kita selesaikan. Kita pemudahkan. Maka, dia jadi begini. P kuasa 1 per Y darab Y. Darab Q kuasa 1 per Y darab 4Y. Macam kawan kamu dapat tadi, maka jawapan final dia, jawapan akhir dia adalah PQ kuasa 4. Okey, semua menggunakan hukum yang kita dah buat 5 hukum tadi. Ya. Okey, kita terus ke soalan yang seterusnya. Ini contoh soalan yang macam ada bukan penyataan ada soalan dia. Ya. Okey, kita cuba. Okey, cikgu guna Ryan. Okay, Ryan. Mari kita lihat. Ryan boleh jawab tak soalan ni? Selepas N tahun, harga sebuah kereta adalah 60,000 bracket 7/8 kuasa N. Okey, cari N. Soalan nak cari N pula. Tadi kita dah cari X, kita cari N. Cari N apabila harga kereta kurang. Bila simbol kurang tu macam mana simbol kurang? So, cikgu tolong Ryan buat yang ni. Kurang daripada 20,000. Okey, cuba kamu tengok. Okey, Ryan. Kita pindahkan siapa dulu, Ryan? Kita nak kuasa N. 60,000. 60,000. Kita pindah sebelah kanan, dia akan jadi begini. Kiri dan kanan asal dia tak sama. So, kiri dan kanan asal tak sama, siapa datang, Ryan? Guna super lock. Guna super lock ataupun lock tadilah. Okey, Ryan, cuba tunjukkan jawapan, Ryan. Kita guna super lock je tadi. Cikgu panggil super lock lah sebab dia datang membantu. Kan? So, sebenarnya kita guna lock saja. Okey. Okey, jadi Ryan boleh tunjuk di kamera jawapan anda. Kiri dan kanan kita lock. Maka Okey, belakang sikit Ryan. N. Okey. Okey, dia dapat N lebih besar daripada 8.22. So, kenapa ambil N9, Ryan? Kerana 8.22 lebih besar daripada 8. Okey, dia nilai Dan N mesti lebih besar daripada 8. So, N mesti lebih besar daripada 8.22. Katalah pelajaran cikgu, kenapa kita tak ambil 8.5? Tapi soalan nak N apa? N tahun. Tahun mana ada 8.5 tahun? Betul. So, kita ambil yang 9. So, ini penyelesaian yang Ryan buat tadi. Okey, dia dapat. Okey, lock datang. Kuasa N letak depan. So, ni tekan je kalkulator. Kamu jangan risau. Jangan risau. Tekan je kalkulator. So, N lebih besar 8.22. Maka kita ambil N sama dengan 9. Okey, kita masukkan lagi. Okey, kita masuk lagi seterusnya. Cert pula. Cert. Kita dah sampai ke topik seterusnya. Cert. Cert Okey, kelas. Cert pun ada SOP, ada hukum dia. Okey, hukum yang pertama, kuasa A darab cert A darab cert A, dia akan jadi A. Yang kedua, kalau cert AB darab cert B ataupun punca kuasa A darab punca kuasa B, dia akan jadi punca kuasa AB. Yang ketiga, kalau kuasa cert A per cert B, dia akan boleh jadi, kita boleh tulis begini. Cert A per B. Dan seterusnya, kalaulah di dalam ungkapan begini, A tambah cert B, bracket A tolak cert B, maka dia boleh tulis begini. Okey, ini adalah hukum dia. Okey. M cert A dia akan tulis begini, kelas. Okey. So, ni semua hukum-hukum. Hukum-hukum yang kamu semua kena tahu. Okey, kita terus pergi ke soalan. Nanti tak sempat pula kita nak buat soalan. Okey. Soalan 15. Okey. Cert 28 tolak cert 175 tambah cert 112. Cikgu tak boleh tekan kalkulator ke? Okey, dia sebenarnya dia mesti dalam bentuk cert. Okey. Dalam bentuk cert, KDS. KDS ni adalah nombor kuasa dan sempurna. Iaitu 1, 4, 9, 16. Bila kamu kuasa duakan nombor-nombor ni, maka dia akan dapat satu nilai yang tetaplah. Okey, cikgu tunjukkan contoh. 28. Apa darab apa dapat 28? Okey. 4 darab 7. Kenapa cikgu pilih 4? Sebab 4 ni adalah kuasa 2 sempurna. Okey, 175. 25 darab 7. Kenapa cikgu pilih 25? Sebab 25 darab 7 adalah 175. Dan 25 adalah kuasa 2 sempurna. Dan last sekali, 16 darab 7. Kenapa 16? 16 pun kuasa 2 sempurna. So, bila kita selesaikan cert 4, maka dia akan jadi begini, kelas. 2 cert 7 tolak 5 cert 7 tambah 4 cert 7. So, apa yang sama kat sini? Cert 7, betul?
So, bila set 7, 2 tolak 5 tambah 4, kita selesaikan macam biasa, maka kita keluarkan set 7 lah. Okey, dia akan jadi set 7. Okey, so dia akan jadi set 7. 2 tolak 5 tambah 4 adalah 1. So, yang tinggal adalah set 7. Okey, kita tengok soalan. Okey, contoh soalan contoh 16. Kita nak suruh siapa? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba contoh 16? Syahana. Saya Syavita. Syavita lah. Syavita. Syavita, cuba kamu buat soalan nombor 16. Okey, 75. Kamu kena fikir apa darab apa dapat 75. 12 pun sama, apa darab apa dapat 12 dan 243. Nilai tu mesti nilai kuasa 2 sempurna. Okey. Okey. Kalau Wani rasa boleh agak tak 75 ni apa darab apa? 75. Besar kena ada nombor tu. kalkulator kan? Kena ada kalkulator, cikgu. Sebab tu Wani lah, Wani. Okey, Syavita dah siap, Syavita? Okey, Syavita mungkin boleh bagi tahu langkah kerja anda. Silakan. Okey, itu dia. Cuba Syavita sebutkan langkah kerja tu, Syavita. Dual set 25 darab 3 tolak set 4 darab 3 tambah set 81 darab 3. Okey. Okey, Seterusnya? Seterusnya 2 darab 5 set 3 tolak 2 set 3 tambah 9 set 3. Okey, betul. Dan kita faktorkan set 3. Jadi set 3 darab 10 tolak 2 tambah 9. Okey. Jawapan akhirnya 17 set 3. Okey, 17 set 3. Bagus, Syavita. Okey. Sebab dia mudah. Kalau kita tahu nilai, sebab tu kena ada kalkulator. Kalau nak congak pun boleh juga. Okey, kita tengok soalan nombor 17. Okey, Ifai, cuba kamu tengok. 10, 90, 40. Apa persamaan yang boleh kita dapat dekat situ? Dia darab dengan berapa, Ifai? 90 lah, kita tengok 90. Apa dapat 90, Ifai? 9 darab 10. 9 darab 10. Okey, 40 pula, Fai? 4 darab 10. Okey, kita tengok. Okey, ini Fai cakap. Okey. So, set 9 berapa, Fai? Apa, cikgu? Set 9. 3. Set 4? 2. Okey, kita dapat beginilah. So, kita akan faktorkan 10. Betul, Fai? Ya. Okey. Faktorkan. So, dia akan jadi 1 tolak 3 tolak 2. So, 1 tolak 3 tolak 2 ni berapa, Fai? Negatif 4. So, jawapan dia negatif 4. So, kita tulis negatif 4 set 10. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Siapa volunteer nak jawab soalan ni? Soalan 18. Tentukan sama ada ungkapan-ungkapan ini adalah set serupa atau tidak. Soalan kena buktikan. Inilah cabaran pelajar SPM sekarang ni. Dia kena banyak ungkapkan, buktikan. Dia bukan just number. Kita bukan just macam dulu tambah-tambah, bukan. Kita kena tahu. Okey, ada siapa-siapa volunteer? Siapa nak volunteer atau nak Kak Wani panggil nama? Okeylah kalau macam tu. Saya boleh volunteer. Okey, Ryan. Silakan. Ketiga ni semua serupa. Serupa. Okey, Ryan, cuba tunjukkan langkah pengiraan kamu, Ryan. Okey, sekejap. Okey. Okey, jadi ni sebenarnya kena buat jalan kerja macam sebelum ni juga, ya, cikgu? betul. Dia kena pemudahkan benda. 72, apa darab apa? Untuk maksudnya kuasa 2 sempurna tadi darab nombor apa? Sama juga 8. Nanti dia akan dapat kita akan dapat jawapan macam Ryan berikan. Belakang sikit, Ryan. Satu yang sebelah kanan sekali dia dapat berapa tu? Ryan, belakang sikit, Ryan. Okey. Okey. Berapa jawapan Ryan akhir tu, ya? Ryan boleh bagi tahu tak? Yang nombor pertama tu? 8 set 2 yang pertama. 18 ke 8 tu, Ryan? 18. 18 set 2 untuk jawapan pertama. Yang kedua? 12 set 2. Yang ketiga? 21 set 2. Okey, semua set 2. So, kesimpulan yang Ryan buat tadi, dia adalah sama kan? Serupa. Okey, kita tengok. Okey. 36 darab 2, 4 darab 2 dan 9 darab 2. Okey. So, set 36 adalah 6. Set 4 adalah 2, set 9 adalah 3. Okey, so dia jadi begini. Tadi dah ada 3 depan, 6 datang, 3 darab 6, 18 set 2, 6 darab 2, 12 set 2 dan 21
set 2. Okey, maka kesimpulan yang Ryan buat tadi adalah mereka adalah set yang serupa. Ini oleh kerana ketiga-tiga ungkapan ada set 2, maka ketiga-tiganya adalah set yang serupa. Okey. Bagus Ryan. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Kelas. Contoh soalan yang seterusnya. Macam mana kita nak pemudahkan pecahan ini? Nampak macam pecahan macam mudah kan? Tapi bila ada set bawah, set 8 tolak 2, maka di sini peranan conjugate. Okey, conjugate adalah nilai yang maksudnya nilai yang bertentangan dengan dia. Kalau sini tolak, dia akan jadi tambah. Okey, cikgu tunjukkan ya. Dia akan jadi begini. Okey, set 8 tambah 2. Set 8 tambah 2. Kenapa dia jadi set 8 tambah 2, set 8 tambah 2? Sebab set 8 tambah 2 dengan set 8 tambah 2 ni adalah 1. Atas dan bawah sama, dia adalah 1. Cikgu, kenapa cikgu ambil tambah 2? Sebab kita nak jarak dengan conjugate. Okey, di sini adalah peranan conjugate. Conjugate kalau sini tolak, sana tambah. Okey, kita akan darabkan. Okey, boleh kita darabkan? Siapa nak cuba darabkan? Haikal, boleh cuba darabkan Haikal? Boleh ya. Okey, cuba Haikal. Cuba Haikal. Kurungan set 8 tambah 2 kuasa 2. Okey, yang bawah? Kurungan set 8 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okey, dia dapat macam ni. Okey, Kak teruskan Kak, kembangkan. Boleh tunjukkan jawapan Kak? Haikal ada tulis jawapan tak? Okey, sila tunjuk. Cuba, okey, kita bagi masa untuk mengira. Okey. Okey, untuk sambung je dari langkah berikutnya. So, lepas ni ada langkah ke terus jawapannya, cikgu? Kita akan kembang. Kembangkan dulu. Ya, kembangkan dulu. Okey. Set 8 kuasa 2, dia akan hilang set. Dia jadi 8. 2 kuasa 2, dia jadi 4. 8 tolak 4, 4. Cuma yang agak sukar sikit, yang atas dia kena kembangkan. Okey. Tapi kita kena buat satu persatu. Jadi macam mana Haikal kembangkan tu, Haikal? Boleh tunjuk tak? Okey, belakang sikit Haikal. Okey, tu dia cikgu. Betul tak jawapannya? Berapa Haikal dapat? 3 tambah set 8. Okey, kita tengok. Okey, Haikal dapat 3 tambah set 8. Macam mana Haikal dapat? Okey, set 8 tambah 2 kuasa 2 adalah set 8 tambah 2 bracket set 8 tambah 2. Sebab dia 2 kali. Okey, maka set 8 dengan set 8 ni kita darabkan, dia jadi begini. Set 8 kuasa 2. Set 8 darab 2 adalah 2 set 8. 2 darab set 8, 2 set 8. 2 darab 2 adalah 4. Okey, maka kita akan kembangkan. Yang ini, macam Haikal tunjuk tadi, set 8 kuasa 2 adalah 8. 2 set 8 tambah 2 set 8 adalah 4 set 8. Dan last kali 4. So, mana yang kita boleh tambah? 8 dengan 4. 8 tambah 4 tadi berapa? Haikal dapat 12. 12. Okey. So, dekat sini Haikal kita boleh buat apa? Kita buat Pemudahkan. 12 bagi 4 dapat 3. 4 bagi 4 dapat set 8 saja. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Okey, jadi itu untuk jawapan Haikal sebentar tadi betul ya cikgu? Ya, betul. Alright, jadi sebelum kita nak teruskan dengan soalannya seterusnya cikgu, macam biasalah, Wani nak bagi mereka berehat seketika. Tarik nafas dulu dan bersiap sedia untuk soalan yang lebih sukar lepas ni ya cikgu. Okey, jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini Matematik Tambahan bersama dengan Cikgu Eza Hamni dan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang Kuala Lumpur dan SMK Puteri Titi Wangsa Kuala Lumpur. Baiklah, kita dah sampai di segmen yang terakhir ni Cikgu dan kita berada di soalan yang terakhir juga. Okey, jom kita nak sambung dengan soalan terakhir kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey kelas, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Di mana kalau kamu tengok pecahan ni macam cikgu cakap tadi, cikgu bawah ni ada cert. Maka di situlah peranan conjugate. Okey, ingat conjugate adalah bertentangan dengan apa yang kat bawah ni. Okey, kalau di bawah ni 2 cert 2 tolak 3, maka conjugate kita berapa? Ryan? 2 set 2 tambah 3. Ya, 2 set 2 tambah 3. Maksudnya sebab dia akan bertentangan. Okey, so kita akan darabkan begini. So yang atas darab yang atas, yang bawah darab yang bawah. Okey, cikgu bagi sampai sini. So cikgu minta Eli pula selesaikan. Okey, Eli, sila selesaikan soalan yang terakhir untuk hari ini. Penutup untuk hari ini, soalan yang terakhir. Okey, nampak macam susah. Tapi kalau buat perlahan-lahan, insya-Allah boleh buat. Jangan risau. Di sini ada persamaan dengan soalan 19 tadi ya, cikgu? Ya, betul. Di mana peranan conjugate tu memainkan peranan. Okey. Kena ungkapkan. Ya. Dalam bentuk M set 2 tambah N. Soalan set. Okey. Eli dah siap, Eli? Eli dah siap. Okey, sila tunjuk jawapan Eli. Belakang sikit, Eli. Okey, belakang sikit. Oh, comel betul tulisan Eli ya. So, cikgu nampak Eli buat atas darab atas, bawah darab bawah. So, Eli angkat sikit kertas Eli. So, berapa last kali tu? Negatif 8 set 2. Eli belakang sikit, Eli. Okey. Dan so, M negatif 8. Negatif berapa tu? Negatif 11. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok macam mana Eli dapat. Okey. So, yang atas darab atas, bawah darab bawah. So, yang atas ni, ini kita bracket yang pertama, bracket yang kedua. Yang bawah ni, 2 set 2 darab set 2 kuasa 2. Dia jadi 2 set 2 kuasa 2. Tolak 3 darab 3 adalah 3 kuasa 2 lah. So, kita selesaikan. Okey, dia akan jadi begini kelas. Nampak macam banyak. Okey, tapi kita kembangkan satu-satu. 2 set 2 darab 2 set 2. Okey, dia dapat 2 set 2 kuasa 2. 2 set 2 darab dengan 3. 2 darab 3 tadi berapa? 6. Macam Eli dapat tadi 6. Okey. Dan 1 darab 2 set 2 adalah 2 set 2. Dan 1 darab 3 adalah 3. Dia macam kuadratik. Kita kembangkan satu persatu. Yang dulu kamu buat XY tu kan? Tapi ni dalam bentuk nombor. Okey. So, kita akan selesaikan begini kelas. Dia jadi 8. Kenapa jadi 8? Sebab 2 kuasa 2 adalah 4. Set 2 kuasa 2 adalah 2. 4 darab 2 adalah 8. Dan kita selesaikan 6 set 2 tambah 2 set 2 adalah 8 set 2 dan tambah 3. Okey, so dia jadi beginilah. Yang bawah 8 tolak 9. Cikgu kenapa 8? 2 set 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 4, set 2 kuasa 2 2. Okey, so jadi 8 lah kat situ. Tolak dengan 3 kuasa 2 iaitu 9. 8 tolak 9 tadi dapat begini kan, negatif 1. So, 11 per negatif 1, 8 per negatif 1, cikgu tulis semula, dia dapat negatif 8 set 2, tolak 11. Ini maka nilai M dengan N kita, kalau kita compare kan, depan set 2 adalah M. Maka depan dia adalah negatif 8. Yang belakang adalah N, so belakang adalah negatif 11. Maka jawapan Eli tadi, M sama dengan negatif 8, N sama dengan negatif 11. Okey, bagus Eli. Pelajar yang lain semua dapat jawapan yang sama ya? Okey, bagus. Jadi nampaknya kita dah tamat dengan 20 soalan hari ini, cikgu. 20 soalan. Wow, banyak betul soalan yang kita dah berjaya buat sama-sama dengan Cikgu Eza hari ini. Dan mungkin cikgu boleh memberi rumusan untuk hari ini lah cikgu untuk topik indeks dan cert hari ini. Okey, pelajar. Okey, untuk topik indeks dan cert yang penting dekat sini adalah hukum yang kamu perlu patuhi. Okey, macam tadi kalau asas sama, kuasa jadi darab. Okey, kalau asas sama, kalau darab tadi kuasa jadi tambah. Maafkan saya. Kalau darab tadi kuasa jadi tambah. Kalau bahagi kuasa jadi tolak. Kalau kuasa dengan kuasa dia jadi darab. Okey. So yang cert ni pula, kalau kamu tengok pecahan tu dia ada cert kat bawah je macam soalan ini tadi, maka di sinilah peranan
conjugate. Conjugate tu adalah nilai yang bertentangan tadi tu. Kalau macam kes 2 set 2 tolak 3, maka conjugate dia adalah 2 set 2 tambah 3. Kalau dia lah set A tolak B, maka conjugate kita adalah set A tambah B. Apa-apa pun memang kita kena ikut hukum. Dalam topik ni kita ada hukum indeks, hukum log dan hukum set lah. Hukum log yang kawan cikgu dan cikgu yang sebelum ni dah terangkan. So ketiga-tiga ni dalam satu topik. Dan soalan-soalan dia lah, inilah 20 soalan yang mungkin, cikgu tak cakap dia keluar, tapi mungkin boleh dijadikan soalan mana-mana soalan peperiksaan. Baik peringkat sekolah ataupun peringkat kemasaan. Kita tak tahu. Yang penting, latihan. Practice make perfect lah. Itu Betul. je. Dan sekarang ni pun kita dah buat latihan bersama-sama dengan cikgu dan kita nampak sendiri anak murid cikgu berjaya menyelesaikan semua apa orang kata masalah soalan hari ini. Dan sama-samalah kita doakan mereka agar mereka dapat jawab pada peperiksaan akan datang nanti dengan baik macam mana mereka buat hari ini. Dan cikgu, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Eza Hamni bin Muhammad dari SMK Seri Ampang Kuala Lumpur, dan terima kasih juga Kak Wani ucapkan kepada Muhammad Haikal, Ryan Lim Rui Hang, Ching Ifai, Syavita, Ilesha dan Sahana kerana menjadi pelajar yang sangat komited pada hari ini, dan semoga dapat markah yang cemerlang. Buatlah guru anda dan ibu bapa anda bangga dengan keputusan anda nanti, okey? Jadi Wani nak pesan sekali lagi ni kepada anda yang sedang menonton di rumah, sentiasalah patuh SOP, pakailah hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak, okey? Jadi sekian saja dari saya, Wani Kerry. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Baik murid-murid, satu hari, satu motivasi, perjuangan ilmu. Ilmu yang sejati adalah umpama barang yang berharga. Tidak mudah untuk diperoleh. Ilmu haruslah diusahakan, dipelajari dan difikirkan serta dengan doa. Oleh itu, cikgu harap semua murid-murid terus berusaha, fokus dan yakin dengan apa yang anda lakukan. Ingatlah bahawa orang yang berjaya pada masa dahulu mempunyai satu harapan dan impian. Demi harapan dan impian, mereka berusaha untuk membuktikannya yang mereka boleh mencapai kejayaan. Prepare for the best, plan for the worst, and expect to be surprised. Oleh itu, semua murid, anda semua boleh berjaya. Asalkan anda terus berusaha, terus dan kekal dengan usaha yang telah dijalankan. Student, please push yourself to study because no one else can do it for you. Be a good student. Harapan saya kepada anak-anak yang bakal menduduki SPM 2021. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Janganlah berputus asa. Walaupun kita tahu COVID-19 telah mengubah 100% cara pembelajaran anak-anak pelajar semua. Jadi, sentiasa berfikiran positif dan mulakan usaha dari sekarang. Sebagai ibu bapa, kita perlu sentiasa menyokong dan membimbing anak-anak apa yang termampu. InsyaAllah, setiap usaha yang ikhlas pasti membuahkan hasil yang cemerlang. Percayalah, kejayaan itu pasti.